Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Zahari. Bernombor matrikan 2190879. Hari ini saya akan membantahkan satu tajuk iaitu hukuman jenayah Islam. Okey, kita pergi kepada skop perbahasan kita pada hari ini ialah skop perbahasan. Yang pertama iaitu mengenali apa itu perundangan Islam. Yang kedua ialah menjelaskan jenis-jenis hukuman Islam iaitu hudud, qisas, diat dan ta'zir. Yang ketiga membincangkan hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah. Okey, kita pergi kepada hukuman jenayah Islam iaitu yang pertama ialah hudud. Hudud dari segi bahasa ialah sempadan, had, menahan atau mencegah. Manakala dari segi istilah pula, hudud merupakan sebagai hukuman yang tidak boleh dipinda dan tidak kerana ia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman hudud ini terdapat 6 kategori iaitu yang pertama zina. Zina ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin dengan sah, belum berkahwin. Yang mana hukuman zina ini terbahagi kepada dua iaitu hukuman zina kepada seseorang yang telah berkahwin dan seseorang yang belum berkahwin. Hukuman kepada orang yang telah berkahwin maka hukuman dia adalah rajam sampai mati. Manakala hukuman yang belum berkahwin maka hukuman dia ialah satu kali sebatan. Okey, kita pergi kepada yang kedua ialah qazaf. Qazaf ialah menuduh seseorang melakukan zina. Yang pertama yang mana hukuman qazaf ini disebat sebanyak 80 kali sekiranya penuduh tersebut tidak dapat mengemukakan ataupun membawa 4 orang saksi. Yang ketiga ialah riddah. Apa itu riddah? Riddah merupakan murtad. Yang mana hukuman murtad ini ialah bunuh sehingga mati selepas diberi beberapa hari untuk bertaubat. Yang keempat ialah minum arak. Minum arak ataupun meminum sesuatu yang boleh memabukkan dengan sengaja. Yang mana hukuman minum arak ini adalah 40 kali sebatan. Yang kelima ialah mencuri. Mencuri ialah mengambil sesuatu barang orang lain tanpa pengetahuan ataupun tanpa kebenaran daripada tuannya. Yang mana hukuman mencuri ini yang pertama untuk kali pertama ialah potong tangan kanan. Untuk yang second kali ialah dikenakan hukuman potong kaki kiri di pergelangan buku kelali. Yang mana hukuman mencuri ini mestilah menepati syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dan para ulama. Yang keenam ialah hirabah. Apa itu hirabah? Hirabah merupakan ataupun kita lebih familiar mengenali hirabah ini sebagai merompak ataupun meragu. Yang mana hukuman meragu ataupun hirabah ini hukuman ialah mati. Hukuman mati ataupun hukuman salib ataupun hukuman potong tangan serta kaki secara bersilang dan dibuang negeri. Okey, kita pergi kepada hukuman jenayah Islam yang kedua iaitu qisas dan diat. Apa itu qisas? Qisas boleh ditarifkan sebagai kesalahan yang merangkumi sebarang tindakan salah dengan sengaja dan niat untuk membunuh ataupun mencederakan seseorang itu. Manakala diat ialah pampasan yang boleh dituntut oleh pihak waris kepada yang mati tersebut. Dan hukuman qisas ini kesalahan qisas ini mempunyai kesalahan membunuh dan kesalahan mencederakan. Kesalahan membunuh ini terdapat tiga jenis iaitu kesalahan membunuh dengan sengaja. Yang mana membunuh dengan sengaja ini mestilah memenuhi syarat, antaranya ialah tertuduh itu orang mukallaf. Yang kedua ialah orang yang dibunuh itu adalah manusia yang masih hidup dan tidak halal darahnya. Yang ketiga ialah bahan ataupun alat yang digunakan itu kebiasaannya oleh membunuh. Yang keempat ialah pembunuh tersebut dilakukan dengan sengaja. Dan yang kelima ialah kematian mangsa itu adalah akibat daripada tindakan tertuduh. Manakala membunuh yang kedua ialah membunuh menyerupai sengaja ataupun
syabih amadan, iaitu ialah pembunuh yang berlaku dengan pukulan yang disengajakan, akan tetapi tersalah akan tetapi tersalah pada kesalahan pembunuhan itu. Pukulan itu tidak bertujuan untuk membunuh, tetapi ia mengakibatkan kematian. Antara hukuman pembunuh menyerupai sengaja ialah sebagaimana firman Allah SWT, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yang bermaksud ketahuilah bahawa pembunuhan secara sengaja dengan cepati tongkat atau batu padanya. Padanya diat berat itu iaitu 100 ekor unta dan 40 daripadanya adalah unta betina yang berumur 6 hingga 9 tahun. Semuanya sedang bunting. Yang ketiga ialah membunuh tidak sengaja ataupun tanpa niat, iaitu pembunuhan yang mengakibatkan kematian seseorang itu, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan niat untuk membunuh. Antara hukuman yang ditetapkan oleh agama kita ialah hukuman ini adalah diat sebanyak 100 kali unta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud ialah sesiapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan tidak sengaja ataupun dengan tanpa niat, maka dia perlu membebaskan seorang hamba dan membayar diat kepada keluarga si mati, kecuali mereka maafkan. Okey, kita pergi kepada kesalahan mencederakan anggota tubuh badan. Yang pertama tadi kesalahan membunuh. Ni yang kedua di bawah hukum qisas ialah, di bawah kesalahan qisas ialah kesalahan mencederakan tubuh badan. Kesalahan mencederakan tubuh badan bermaksud ialah sebarang tindakan menyakitkan, melukakan ataupun mencatatkan ke atas anggota tubuh badan, yang mana ia terbagi kepada dua. Yang pertama iaitu dengan niat. Hukuman qisas ini dikenakan ke atas pelaku itu, iaitu hukuman kecederaan ke atas anggota yang dicederakan. Yang kedua ialah kecederaan yang tidak disengajakan ataupun tanpa niat. Hukuman diat dikenakan ke atas pelaku apabila hukuman ganti rugi atau denda yang dikenakan sebagai ganti rugi ke atas anggota badan yang dilukakan ataupun dipotong oleh pelaku. Sebagai contohnya, sekiranya kita mencederakan seseorang, maka kita mestilah membayar diat sekiranya pihak yang kita cedera tersebut meminta pampasan, ataupun sekiranya pihak tersebut memaafkan, maka hukuman tersebut terlepas. Yang ketiga ialah dalam hukuman perundangan Islam, yang ketiga ialah ta'zir. Hukuman ta'zir ialah hukuman yang tertakluk kepada budi bicara pemerintah ataupun badan perundangan dan kehakiman kerana hukuman bagi kesalahan tersebut tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman ta'zir ini terbahagi kepada dua, iaitu hukuman yang termasuk dalam kategori hudud, tetapi hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat yang dalam pelaksanaan tersebut. Yang kedua ialah kesalahan yang selain daripada kategori hudud dan qisas, yang meliputi kesalahan semua kesalahan, sama ada kesalahan tersebut telah dimaktubkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah ataupun tidak. Yang mana antara hukuman yang biasa dijatuhkan dalam kesalahan ta'zir inilah, antaranya lah mencela, membuat peristirahan kepada orang ramai. Yang ketiga ialah mengasingkan pesalah daripada masyarakat ataupun ancaman ataupun amaran. Yang kelima ialah tahanan ataupun penjara. Yang keempat ialah merampas harta benda. Yang seterusnya adalah pemusnahan barang, pemecatan jawatan, hukuman mandatory dan sebagainya. Okey, apa yang kita dapat simpulkan berdasarkan tajuk inilah, dapat kita faham bahawa undang-undang Islam ialah sesuai untuk semua lapisan masyarakat, kerana ia telah dibuktikan ataupun dia telah dijelaskan ataupun dia telah tercatat di dalam sejarah Rasulullah SAW telah berjaya memerintah kota Madinah, yang bukan hanya orang Islam saja
tetapi orang non-Muslim pun ada di dalam kota Madinah yang mana mereka hidup dengan harmoni. Yang kedua ialah undang-undang Islam ini adalah undang-undang yang telah dianugerahkan oleh manusia kepada Allah sebagai rahmat ataupun rahmatan lil alamin. Yang ketiga ialah hukuman yang dijalankan merupakan satu bentuk untuk membersihkan dosa penjenayah dan menyelamatkan daripada azab di dunia dan di akhirat. Sekian saja daripada saya, Muhammad Faris bin Zahari.